Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam ruangan secara alam maya ni untuk pelajaran yang usuluddin yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar pada bahagian adab. Okey, ad-darsus tsani adabu muasyarati zaujiyah. Jadi apa yang kita akan belajar setelah habis sesi kelas hari ini adalah yang pertama, zikru mafhumil muasyarati zaujiyah. Menyebut mafhum, apakah bagi maksud muasyarah zaujiyah, iaitu hubungan ataupun interaksi sesama dalam suami isteri. Okey, hubungan suami isteri. Yang kedua, zikru ad-dalil an-naqli an adabi al-muasyarati zaujiyah. Menyebutkan dalil naqli, iaitu dalil daripada Quran dan hadis tentang adab muasyarah zaujiyah. Dan yang ketiga, bayan adabu zauji ma'a zaujatihi wa aksuhu. Menerangkan adab suami terhadap isterinya dan adab isteri terhadap suami. Baik, jadi ini kita teruskan kepada unit yang pertama, iaitu mafhumul muasyarati az-zaujiyah. Al-muasyaratu az-zaujiyah hiya alaqatun qa'imatun 'ala al-mahabbati was-sidqi wal-amanati. Hubungan suami dan isteri adalah alaqah, hubungan, qa'imatun, yang terbina 'ala al-mahabbah, atas kasih sayang, wasidqi, dan kejujuran, wal amanah, dan sifat amanah. Fa inna hayatal usratil muslimah, sesungguhnya kehidupan keluarga Islam, taqumu 'alal hubbi wal mawaddah, terbina atas kasih sayang, cinta dan kasih sayang, wal rahmah, dan belas kasihan, wat tasyawur, dan permesyuaratan, permuafakatan, wal khaufu minallah, dan takut kepada Allah, minal khiyanah, daripada berlaku khianat, az-zaujiyah, dalam rumah tangga ataupun kecurangan, awit tahawun, ataupun kelalaian, fil huquqil fil huquqil asariyah, ataupun kelalaian dalam melaksanakan hak-hak kekeluargaan. Ad-dalilun naqli an adabil muasyarati zaujiyah. Dalil naqli ataupun dalil daripada Quran ataupun hadis an adabil muasyarati zaujiyah, tentang adab hubungan suami dan isteri. Innal muasyarati zaujiyah allati aradaha Allah Ta'ala, sesungguhnya hubungan suami dan isteri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiya ma dzakaraha fi kitabihil azim, iaitu apa yang telah disebutkan dalam kitab Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Sadaqallahul azim. Jadi itulah
terjemahan, dan kita tengok sikit apakah tafsiran, apakah tafsir daripada tafsir Al-Jalalain. Baik, kita tengok. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita, iaitu maksudnya diri mereka dengan secara paksa, iaitu tanpa kemahuan dan kerelaan mereka. Kerana di zaman jahiliah mereka biasa mewarisi wanita-wanita isteri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki, mereka dapat mengahwininya tanpa mas kahwin, atau mereka kahwinkan lalu diambil mas kahwinnya, atau mereka halangi kahwin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya, atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya, kerana mereka dilarang demikian itu. Itu adalah amalan masyarakat jahiliah dengan cara mengahwini perempuan untuk mendapatkan harta, dan juga menyiksa mereka, menahan mereka. Dan tidak pula kamu menyusahkan mereka, iaitu kamu halangi isterimu mengahwini laki-laki lain dengan menahan mereka, padahal mereka tidak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka. Itu kamu menyusahkan juga, maksudnya sekiranya tidak ada lagi kasih sayang dan sebagainya, dan jika isteri mahukan penceraian, maka janganlah kamu tahan, itu memaksa mereka lah, kerana nak mengambil kembali sebahagian dari apa yang kamu berikan kepada mereka, iaitu mahar lah, mas kahwin. Sebab tadi disebut orang jahiliah kahwin untuk mas kahwin saja, kemudian mereka ambil balik duit tu, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Jadi sini jelas boleh kira untuk kita menahan tu kerana isteri melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Artinya zina atau nusyus. Kalau sekiranya isteri melakukan zina atau nusyus ataupun apa-apa kesalahan, maka bolehlah dengan dilakukan perkara-perkara tadi kerana untuk mendidik. Maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan khuluk ataupun menebus diri mereka. Ini kita belajar dalam bab fiqh nantilah, antara talak-talak ni ada khuluk ya sebagainya, tebus talak dan pergaulilah mereka secara patut, itu secara baik-baik. Itu gauli mereka itu dengan cara memberi nafkah zahir dan juga batin. Firman Allah Ta'ala, maka jika kamu tidak menyukai mereka, hendaklah bersabar, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Maksudnya siapa tahu hal itu dilakukannya, misalnya dengan menganugerahimu dengan anak yang soleh. Sebab yang tadi, sekiranya tidak ada lagi keinginan kasih sayang kepada seorang wanita itu, maka janganlah terburu-buru diceraikan ataupun berpisah, kerana kita tak tahu yang ke depan akan apa kebaikan yang kita akan dapat. Mungkin anak yang soleh ataupun rezeki yang melimpah luah. Okey, itu adalah tafsiran daripada tafsir Jalalain. Okey, kalau kamu nak ambil, boleh ambil daripada mana yang sebut pasal adab muasyarah zaujiyah ni. Boleh ambil daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Paling pendek tu ambil وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, gaulilah mereka dengan cara yang baik. Itulah ringkasan untuk adab zaujiyah. Baik, jadi dalam hubungan suami dan isteri yang bermaksud juga perkongsian hidup, kita berhidup bersama antara seorang lelaki dan seorang wanita dengan akad nikah yang sah. Jadi bermulalah kehidupan yang barulah. Jadi nak hidup antara suami dan isteri ini perlu ada adab-adab ataupun ada benda yang kita perlu ikut supaya insya-Allah hidup antara suami dan isteri menjadi harmoni. Jadi seorang suami perlu ada adab dengan isterinya walaupun dia sebagai ketua keluarga, dan isteri pun ada adab dengan suaminya yang perlu diikuti agar kehidupan menjadi harmoni. Baik, yang pertama adab seorang suami kepada isterinya. Yang pertama, ayyu'ashiraha bil ma'ruf, iaitu menggaulinya dengan ma'ruf, dengan baik. Fayut'imuha idza ta'ama, maka diberi makan
apabila perlu makanan, wa yaksuha idza iktasa, dan memberi pakaian apabila dia lapar, wa yu'addibaha, dan memberi didikan ataupun memberi adab, idza khafa nushuziha, sekiranya takut nusyuznya, sekiranya takut isteri melakukan nusyuz, kena beri ajaran didikan lah. Yang kedua, ayyalzimaha bi ta'alimil Islam wa adabihi, melaziminya dengan ajaran-ajaran Islam dan adab-adab dalam Islam. Suami kena bagi didikan kepada isterinya. Okey, ajarlah adab-adab juga, ajaran-ajaran dalam Islam lah. Wa an ya'khudhaha bi dzalika akhdha, dan memastikan supaya isteri mengamalkan dengan betul-betul amalan. Okey. Fayamna'uha an tasfara, maka dia mesti melarang isteri an tasfara, daripada keluar, au tatabarraja, ataupun memakai dengan pakaian berlebih-lebihan. Okey, berhias dengan hiasan berlebihan. Yang kata tabarruj tu maksudnya pakaian lebih-lebih ditunjukkan kepada orang lain sekali daripada suami. Macam kita tengok cerita Mami Jarum tu, pakai pakai gelang sampai ke siku, bila pergi keluar je tunjuk ke orang. Pergi kat rumah pakai selekeh. Okey, kalau kat rumah nak tunjuk kat suami, pakailah gelang sampai ke ketiak pun tak apa. Nak pakai make up tebal-tebal sampai luruh bedak, sampai jalan berluruh bedak pun tak apa. Jangan sampai suami mati sakit jantung tengok terkejut takut sangat. Okey, wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilat, dan menjauhkan isteri dengan ikhtilat, bi ghairi maharimiha, dengan orang selain yang mahramnya, minar rijal, daripada orang lelaki. Jadi suami kena didik isteri supaya isteri ni tidak pakai lebih-lebihan, juga tidak keluar dan tidak bergaul bebas dengan lelaki-lelaki yang lain. Yang ketiga, ayya'dila bainaha wa baina dharratiha, mestilah berlaku adil antaranya isteri tersebut dan juga baina dharratiha, dan juga isteri-isteri yang lain ataupun madunya. In kana laha dharrah, sekiranya dia ada madu, jikanya suami itu kahwin lebih daripada satu. Ya'dilu bainahuma fi ta'am, mestilah adil antara mereka berdua, fi ta'am, dalam makanan, wa syarab, minuman, wal libas, pakaian, wasakni, dan tempat tinggal, wal mabit fil firash, dan giliran bermalam. Okey, firash tu katil lah. Mabit fil firash tu maksudnya tidur di atas katil. Yang masuk kat sini adalah giliran bermalam dengan antara isteri-isteri itulah. Yang keempat, alla yafshiya sirraha, tidaklah menyebarkan rahsianya, wa alla yadhkura aiban fiha, dan tidaklah menyebut keaiban-keaibannya kepada orang lain. Jadi suami kena jaga juga maruah isteri, janganlah pergi kutuk isteri depan orang tu. Itu isteri kita bukan isteri orang, cerita orang buat apa, tak perlu. Jadi adab ini, adab suami yang perlu ikut adab-adab ni sebagai satu kehormatan terhadap isteri tu. Dan yang ketiga, selain daripada itu, menjadi satu didikan terhadap isteri itu. Okay, kerana suami sebagai ketua keluarga. Okay. Yang seterusnya, adab seorang isteri kepada suami. Tadi sebut adab suami dengan isteri, sekarang ni adalah isteri dengan suami. Yang pertama, ta'atuhu fi ghairi ma'siyah, taat kepadanya, kepada suami, fi ghairi ma'siyah, pada perkara selain daripada maksiat. Dalilnya an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyah. Nabi berfirman, Nabi bersabda, tidak ada ketaatan pada perkara maksiat. Maksudnya janganlah taat suami tersebut pada perkara maksiat. Kalau suami suruh benda yang elok-elok, kita ikut. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, itu perkara-perkara yang baik. Rawahul Bukhari. Yang kedua, siyanatu irdiz zawji, menjaga maruah suami, wal muhafazatu ala syarafi, dan menjaga kemuliaannya, wa riayati malihi, dan juga memelihara hartanya, wa waladihi, dan juga anak-anaknya, wa sairi syu'uni manzilah, dan perkara-perkara ataupun hal-hal rumah tangga.
Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, daripada surah An-Nisa. Kamu boleh tengok skrin maksudnya apa. Yang ketiga, luzumu baiti zawjiha, mestilah tinggal di rumah suaminya ataupun mesti tinggal dengan suaminya. Fala takhruj minhu illa biiznihi wa ridahu, mestilah tidak keluar daripada rumah tersebut illa kecuali biiznihi, dengan izin suami, wa ridahu, dan juga keredaan suami. Jadi seorang isteri haram keluar daripada rumah tanpa keizinan suami, walaupun nak pergi buang sampah kat depan. Suami pun kenalah faham-faham, janganlah kita kata dilarang keluar daripada rumah ini tanpa izin daripada suami. Jangan takut tu sampai kata nak buang sampah depan, nak kutip daun depan rumah pun tak bagi. Maksudnya keluar pergi hora mana salah sini lah, pergi kedai ke apa ke tanpa izin suami. Kalau nak keluar, kenalah bagi tahu dekat suami. Kalau suami tak ada kat rumah, telefon. Okey. Dalil pada suratul Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Okay. Mestilah kamu tinggal di rumah kamu, وَلَا تَبَرَّجْنَ, dan jangan kamu berhias lebih-lebih seperti tabarrujal jahiliyatil ula, seperti mana perhiasan-perhiasan orang jahiliah yang mula-mula dulu. Ni bertengok apa ni, janganlah pakai lebih-lebih lah. Kat rumah pakai selekeh, kat luar pakai cantik-cantik. Ni kenapa orang isteri nak pakai cantik-cantik, pakai untuk suami saja. Dan yang keempat, an la ta'dhana al-mar'atu fi baiti zawjiha, mestilah tidak mengizinkan seorang isteri itu fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, li ahadin, kepada sesiapa pun, illa biiznihi, kecuali dengan keizinan daripada suaminya. Daripada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'dhinil mar'ah, tidaklah diizinkan bagi isteri fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, wa huwa syahidun, sedangkan suami tersebut ada ataupun melihat, illa biiznihi, kecuali dengan keizinannya. Jadi siapa-siapa nak masuk pun kena dapat keizinan daripada suami. Dikhawatiri kalau masuk itu akan mengganggu rumah tangga dan juga mengganggu harta apakah sebagainya. Jadi isteri pun kena jaga adab-adab yang telah digariskan dalam berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tadi. Okey, kalau kita patah balik tadi dalil tentang apa, dalil nakli untuk adab suami dan juga isteri, kamu tengok balik dekat bahagian atas tazkirah. Kullu insanin ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu adalah bertanggungjawab terhadap perkara yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Daripada hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah bin Umar mendengar, berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap seorang daripada kamu ini bertanggungjawab atas tanggungannya. Al-imamu ra'in, seorang imam itu pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Warrajulu ra'in, dan seorang lelaki itu juga pemimpin, fi ahlihi, pada keluarganya, termasuk isterinya lah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ia juga akan dipertanggungjawabkan terhadap ahli keluarganya. Ra'iyatihi itu tanggungjawabnya lah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita itu bertanggungjawab fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan dia dipertanggungjawabkan an ra'iyatiha, tentang urusan menjaga rumah suaminya itu. Rawahul Bukhari. Jadi selesailah apa yang kita bincangkan dalam adabul muasyarah az-zawjiyah, adab pergaulan suami dan juga isteri. Diharapkan semua pelajar dapat mengambil iktibar daripada apa yang kita belajar hari ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.